Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dihormati, alhamdulillah kita bertemu lagi ya, dalam sesi perkongsian tazkirah Ramadan Dai Corporate, dan kita alhamdulillah sekarang dalam minggu yang kedua dalam Ramadan ini, dan insya-Allah ya, saya berharap, saya berdoa agar semoga madrasah Ramadan pada tahun ini pengisiannya mantap-mantap belaka ya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan sebab setia bersama kami dalam program Tazkirah sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, untuk saya nak kongsi tentang tajuk Masam Itu Manis ya. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan satu soalan yang simple, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab di ruangan komen di bawah ya. Sekali-kali nak crowdsourcing jugalah. Right? Soalan saya senang je ya. Soalan saya ialah, topik apa yang anda ingin kami kupaskan dalam sesi program tazkirah ni untuk slot minggu depan. Mungkin anda ada pendapat, anda ada soalan, kalau anda perlukan bantuan, anda ingin kami berkongsi apakah kupas-kupasan tersebut, jadi bolehlah nyatakan di ruang komen di bawah. Okey, kami tapi harap-harap semoga janganlah soalan tu ataupun topik tu susah-susah. Alright, insya-Allah. Okey. Jadi tuan puan, masam itu manis. Sementara anda mungkin tengah fikir, kalau ada idea terus tulis di bawah di ruang komen. Jadi kita teruskan dulu. Dan alhamdulillah untuk pada hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk masam itu manis. Jadi sebelum saya nak mulakan sesi ini, saya nak berkongsi satu cerita. Satu cerita dengan anda semua tentang satu peristiwa yang berlaku semasa zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Ya. Pada waktu itu, Madinah dan kawasan sekitar Semenanjung Arab dilanda kemarau berpanjangan dan penduduknya kelaparan. Kenapa? Sebab hujan tak turun. Bila hujan tak turun, hasil tumbuhan tak menjadi. Dan bila hujan tak turun, air tak ada dan binatang ternakan pun banyak yang mati. Jadi bila banyak binatang ternakan mati, hasil makanan tak ada, air pun kurang, dan sebab padang pasir bila tak ada hujan dia menjadi debu, dan debu tu pun menyebabkan banyak penyakit dan menyebabkan banyak kematian yang telah berlaku. Ramai yang meninggal dunia sebab kelaparan, sakit dan sebagainya. Dan pada waktu itu adalah salah satu cabaran yang besar untuk penduduk Madinah dan kawasan sekeliling, tapi fokus pada Madinah kerana kota Madinah pada waktu itu perlu memberi makanan ataupun memastikan penduduknya bermakan bukan sahaja pada penduduk tetapi juga pada pengunjung-pengunjung daripada kawasan sekitar Semenanjung Tanah Arab yang pergi ke kota Madinah dengan harapan supaya pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab ketika itu dapat memberi mereka makan. Jadi sebagai seorang pemimpin, salah seorang pemimpin yang cemerlang, alhamdulillah Saidina Umar ketika itu juga turut mengikat perut bersama-sama rakyat jelata. Dan masya-Allah, itu adalah salah satu cabaran yang besar untuk kaum muslimin. Bayangkan satu pemerintahan yang mana berjaya menakluk kota Damsyik, berjaya menghala ke arah Persia, dan sekarang mereka dilanda, diberi ujian kebuluran. Dan alhamdulillah dalam kesulitan tersebut dan dihadapi bantuan daripada wilayah-wilayah Islam yang lain sekitar Semenanjung Arab, di luar Semenanjung Tanah Arab, berkunjung tiba memberikan bantuan talian hayat kepada penduduk Madinah dan Semenanjung Arab. Alhamdulillah dapatlah makanan dan juga keperluan lain. Tetapi masih tak mencukupi. Sebab bantuan datang tapi cara hidup, bandar yang kering, mereka perlukan air dan sebagainya. Dan apa yang berlaku ialah Saidina Umar dan para sahabat, mereka pun melakukan solat sunat istisqa, iaitu solat sunat minta hujan. Minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dan alhamdulillah permintaan mereka dikabulkan dan turunlah hujan lebat membasahi bumi Madinah dan Semenanjung Arab. Dan selepas peristiwa tersebut berlaku, alhamdulillah hujan turun, jadi keadaan kembali pulih seperti biasa. So para sahabat bersama Khalifah Umar, mereka pun duduk berbincang, mereka buat sesi reflection
Ataupun waktu sekarang ni dalam organisasi kita suka panggil sebagai postmortem meeting. Dalam postmortem meeting apa mereka buat dalam discussion ni, para sahabat ada menyebut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 216 surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Walaupun ayat ini terjemahannya membawa maksud tentang hukum berperang. Kalau kita tengok secara keseluruhannya, ayat ini menyebut tentang firman Allah SWT, kamu diwajibkan berperang sedangkan ia adalah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu sedangkan ia buruk bagi kamu. Dan hanya Allah yang mengetahui semuanya itu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, saya nak buat konteks masam itu manis ni kepada ayat ini dalam ayat yang mana dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk pada kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jadi Saidina Umar dan para sahabat apabila dibacakan ayat tersebut, mula sedar bahawa mereka pertama sekali dah selesai menghadapi ujian dari Allah, bukan sahaja dari sudut keimanannya, tetapi ujian dalam menilai tahap penyatuan umat Islam di waktu itu. Ya, mereka alami kesusahan dan itu adalah perkara buruk. Betul. Tetapi apa berlaku ialah hasil daripada kesusahan tersebut, di mana penduduk Madinah memerlukan makanan, penduduk semenanjung tanah Arab memerlukan bantuan, umat Islam telah bersatu. Mereka bersatu hati, bersatu dalam memberi bantuan, tak kira di mana mereka berada. Sama ada mereka ni baru saja memeluk Islam ke, ataupun mereka ni, aku bukan duduk Madinah, apa aku kisah? Tidak. Mereka tetap memberi bantuan kepada saudara Islam mereka. Dan dia tak ambil kisah tentang status dekat mana mereka berada, kabilah mana dan sebagainya. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok, sejajar dengan perkembangan sejarah, waktu pemerintahan Saidina Abu Bakar rahimahullah, perpecahan berlaku sebab ada yang mula murtad dan sebagainya, tetapi hasil usaha dilakukan oleh Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar Al-Khattab rahimahullah, mereka telah berjaya menyatukan kembali umat Islam. Dan kini perpaduan tersebut pada waktu itu telah bertambah pulih dan bertambah baik. Okey, itu zaman para sahabat. Mereka diberi kesusahan dan of course mereka dapat kebaikan, tapi mereka dia difikirkan kembali, yes, rupanya mereka tak suka kebeluran tetapi benda tu memberi kebaikan pada mereka. Macam mana? Yes, mereka lapar tetapi dengan adanya ujian daripada Allah itu telah berlakulah satu penyatuan umat Islam yang amat utuh dan seperti orang kata cubit peha kiri, peha kanan pun terasa sakit. Alright? Jadi waktu sekarang ni macam mana? Zaman sekarang ni macam mana? Jom kita buat sesi mini reflection. Ingat tak suatu masa dulu, berapa bulan dahulu lah, tak adalah jauh sangat, beberapa bulan dahulu, di mana kita menghadapi beberapa jenis stres. Dari awal pagi semasa menuju ke pejabat, sampailah waktu petang balik ke rumah. Stres dengan apa? Stres dengan traffic jam. Traffic jam. Dan yang paling tak bestnya, kalau kita keluar lambat sikit je, confirm. Confirm kita akan terperangkap paling kurang pun mungkin 1 jam. Tambah 1 jam perjalanan dalam kereta. Ingat lagi. Dan yang paling itu dah stres dah jam. Lepas tu kita pun okeylah, tengoklah turut mana jam ni. Pak buka Waze. Bila buka Waze tengok, ya Allah, merah sepanjang jalan. Merah sepanjang jalan. Lepas tu buka radio, dengar pula DJ tu buat announcement. Okey, kita dapati jalan yang traffic jam, semua jalan keluar pada Kuala Lumpur jam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, time tu ingat lagi tak?
Kita bila dah ni, kita dah stres. Lepas tu, dalam stres tu, datanglah perasaan marah. Marah pada siapa? Kita marah semua orang. Dan terus mood kita ni daripada happy nak pergi pejabat, mood kita happy nak balik rumah jumpa anak bini dan sebagainya, terus jadi tak baik. Dan apa kita biasa buat, kebiasaan kita akan mula menyalahkan persekitaran. Semualah salah. Bos lah, bos tadi saja tak bagi balik awal lah. Kita keluar rumah lambat kerja sebab sibuk siapkan anak, anak bangun lambat, semualah. Driver kat depan tu. Driver dekat depan. Banyak ruang ke depan, dia tak jalan-jalan juga, bagi peluang orang lain potong line. Lepas tu menyirap darah kita, boleh nampak Mamat Foodpanda tu menyelit-jelit bawa motor dia. Oh, kita dekat situ tunggu dia sedap-sedap je selit. Dan banyak lagi benda-benda yang kita cuba persalahkan. Siap kita boleh kadang-kadang boleh salahkan sekali. Aku dah cakap dah radio ni, janganlah pasal lagu ni. Tak semena-mena. Dan dalam keadaan kita tengah marah dan sebagainya, datang syaitan bisik soalan ni pada hati kita. Weh, apa salah malang sangat kau ni? Dan kita pun, apa aku buat malang sangat kau ni? Syahsid tak baik semua. Ingat lagi, itu yang dah lepas, kan? Yang mungkin kita akan hadapi kembali lah, insyaAllah. Kita akan hadapi, kalau segalanya okey, mungkin minggu depan, tuan-tuan dan puan, kita akan kembali kepada norma terperangkap dalam kesekalian raya dan sebagainya. Alright. Tapi tak apa, itu untuk masa depan. Jadi harapan saya ialah by the end of the session, tuan-tuan dan puan, anda akan dapat iktibar dan pastikan benda dalam kereta itu tak akan berlaku. Dan sekarang pula, dalam masa sebulan lebih ni, Allah bagi kita ujian yang lain pula. Kalau sebelum ni ujian kita stres dalam kereta, traffic jam dan sebagainya, sekarang Allah angkat ujian kesesakan jalan raya, Allah gantikan dengan ujian work from home. Setuju tak? Masa mula-mula anda mendapat arrangement work from home, anda rasa happy, work from home. Lepas tu, bila tengok balik kelengkapan tak cukup, barang-barang komputer tak ada, lepas tu suasana kerja yang tak kondusif, nak buat kerja sikit, anak-anak bising kat belakang, lepas tu nak buat video conferencing, nak kena bawa laptop ke phone, cari tempat mana senyap, lepas tu duduk pun tak selesa, kerusi ambil kerusi meja makan tak empuk dan sebagainya, internet yang slow, kan? Bila cakap hilang dan macam-macam lah. Stres kan? So, jom kita renung kembali both situation. Kedua-duanya adalah perkara yang menyebabkan ketidakseimbangan emosi. Emosi tak balance dan boleh menjurus kepada perasaan negatif. Seperti stres, marah-marah dan merasa benci dengan keadaan sekeliling. Betul? Nah, jadi apa perlu kita buat? Senang je, senang. Pertama sekali tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita kena keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Bawa bertenang. Macam mana nak bertenang? Minggu lepas kita dah berbincangkan tentang kenapa kita kena keep calm. Now, hari ini saya nak berkongsi macam mana nak bertenang. Senang saja. Very simple. Untuk kita bertenang, untuk kita keep calm, kita kena sabar. Kita kena bersabar. Tapi emosi tengah bergolak ni, tak stabil. Macam mana nak sabar? Senang. Kita tenangkan perasaan kita yang tengah tak stabil, yang tengah bergolak ni, dengan pertama sekali kita reaffirm dalam diri kita, kita tanam kembali keyakinan dalam diri kita, tercakap dengan diri kita sendiri, yang pertamanya benda sedang berlaku. Marahlah macam mana, buatlah apa-apa, sumpahlah orang kat depan tu dan sebagainya, tak ada makna pun. Sebab tak adanya dengan marah orang lain tiba-tiba pak, terjaga dari tidur. Aku mimpi rupanya. Tak ada. Benda sedang berlaku. So, terima kenyataan tersebut. Jadi, pertama sekali, sabar. Sabarlah. Collect yourself. Be calm. Susun balik pemikiran anda supaya menjadi tenang. Right? Dan untuk lebih mudah, macam mana kita nak menjadi lebih tenang ni, kita be submissive to Allah. Kita menyerah diri kepada Tuhan. Terima situasi yang melanda kita.
terimalah bahawa benda ni sedang berlaku dan kita tak ada daya. Jadi kita ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Abdullah bin Qais. Nabi SAW bersabda, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apa maksud la haula wala quwwata illa billah? Tiada daya selain daripada Allah. Okay, jadi kenapa? Kita berserah diri dan segala-galanya adalah kuasa Allah. Jadi kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah Allah. Jadi pertama sekali kita terima. Dan kenapa kena sabar? Macam saya cakap tadi, kita nak keep calm. Untuk kita keep calm, kita kena bersabar. Dan juga dengan bersabar, bersabar ini adalah cara yang paling mudah untuk dapat pahala. Kita tahan diri kita dari marah, pahala. Kita tahan daripada kita buat dosa, kita tahan diri kita, aku ni sabar dan sebagainya, pun pahala. Dan yang paling best ialah waktu bulan Ramadan ni, kita nak marah, kita boleh cakap, sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Jadi kita boleh menahan diri untuk sabar. Dan apakah kebaikan sabar tu, tuan-tuan dan puan-puan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Maksudnya pahala ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah besar pahala orang yang sabar. Okay? So bila dia dengar ni ganjaran daripada Allah, ganjaran daripada Tuhan. Kalau kita bersabar, kita buat tenang, pahala kita dapat. Okay? Kita tak terlepas cakap, tak memarah, dosa tak dapat, settle, kebaikan bertambah. Okay? Now, bila anda dah bertenang, kita rujuk balik ayat yang pertama yang kita kongsikan tadi. Saya ulang balik sekali. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Kita rasa kita tahu. Kita rasa kita, benda ni bagus untuk aku. Tapi dalam jangka masa panjang, sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada akan datang sebagainya. Kemungkinan benda yang kita suka sekarang akan bawa kebinasaan pada kita pada masa depan. So, kita bawa diri kita kembali, okey, kita dalam keadaan stres. Kita tengah dalam keadaan jam tadi tu macam mana. Jadi, sama-sama kita duduk dia dalam kereta. Ataupun mungkin, bila kita keluar bilik meeting, yang mana dalam meeting tu kita buat presentation, tapi result dia not as what you expected from the management, kita tak dapat sambutan yang diharapkan, ataupun kita dah ready nak balik ni, tapi tiba-tiba bos tahan, suruh bagi kita kerja lebih dan kita terpaksa overtime untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Apa kita boleh buat bila hati kita dah tenang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita cuba analyse situasi kita. Tengok dari pelbagai sudut. Bab kata pepatah orang putih, there are two sides of a coin. Mungkin dari segi yang sedang kita lihat tu ialah daripada side yang satu, which is dari pandangan negatif. Jadi apa kata kita pusing cara pemikiran kita, kita cuba tengok dari pemikiran yang positif pula, kita husnuzon dan kita tanya diri kita soalan ni. Pertama sekali, apa yang berlaku? Apa berlaku? What happened actually? Kemudian, yang kedua, apa yang aku boleh buat? What can I do? Bukan pada masa tu, tapi is that apa yang aku boleh buat pada masa itu untuk mengurangkan rasa marah, mengurangkan rasa kecewa, ataupun what can I do untuk memastikan benda ini tak berulang? Kemudian yang ketiga, apa agaknya kebaikan yang aku boleh dapat? Soalan tiga ni susah sikit sebab kita dah terbiasa bila kita dalam keadaan situasi yang negatif, kita akan berfikir negatif. Kenapa benda ni always from the negative point of view. Tapi bila kita cuba nak switch sides, kita nak tengok dari segi kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan, anda kena very optimis, anda kena positive thinking, anda kena fikir, okay, in this situation, apa kebaikan yang aku boleh dapat? Kemudian soalan yang keempat ialah self-reflection question, apa yang kurang ataupun mana silapnya. Okay. Dan last sekali ialah soalan yang kelima, ialah soalan yang nak menunjukkan sama kita faham ataupun tidak apa yang sedang berlaku, ialah kita tanya diri kita,
apa sebenarnya yang aku dapat. Ya. Jadi saya ulang balik, pertama sekali kita cek apa yang berlaku sebenarnya. Take charge of, take note in terms of what is happening right now. Kemudian apa yang aku boleh buat. Be proactive, fikir, okey dalam keadaan sekarang, apa yang aku boleh buat. Kemudian, apa agaknya kebaikan from all this. Think positive. Kemudian, bila anda dah think positif, anda nampak, oh sekian, soalan yang keempat, apa yang kurang? Mana silapnya? Dan last sekali, apa sebenarnya yang aku dapat? What is it for me? What have I learned? Right? Dan insyaAllah, bila kita berfikiran positif dan husnuzon, yakni bersangka baik dengan Tuhan, maka Allah insyaAllah, Allah akan bukakan hijab tersebut pada kita dan kita akan nampak sebenarnya kebaikan atau kekurangan pada diri kita. Dan bila kita faham situasi tersebut, maka mudah untuk kita nampak ataupun mudah untuk kita merangka langkah penyelesaian yang patut dilakukan ataupun yang boleh dilakukan pada waktu itu juga. Jadilah orang yang proaktif. Sebagai contoh, sangkut dalam jam. Oh, tak boleh buat apa-apa, cik. Tidak. Kalau anda fikir kembali, anda renung kembali, kalau kereta tu memang confirm tak bergerak, anda buka Waze, kata depan tu memang dalam 1 kilometer ada satu kemalangan, dah dekat setengah jam tak bergerak, you know that you are not going anywhere. Jadi apa kita boleh buat? Ambil peluang ni. Mungkin anda boleh ambil peluang untuk update bos tentang status kerja atau projek. Anda pun mungkin boleh hubungi balik kawan-kawan, kenalan ataupun saudara mara yang mungkin dah lama tak dengar khabar. Mungkin juga dalam kereta dalam waktu tersebut, anda ambil kesempatan tersebut untuk bacalah, update yourself tentang berita-berita terbaru. Apa yang berlaku di luar sana, macam mana pergerakan ekonomi negara, apa yang sedang berlaku pada masyarakat. Kalau anda ada kerja penting yang perlu diselesaikan pada hari tersebut, apa yang anda boleh buat? Anda boleh buat conference call. Telefon rakan-rakan sepejabat. Mungkin mereka pun dalam kereta. Mungkin mereka pun terperangkap. Ataupun kalau mereka dah ada pejabat, Alhamdulillah, jadi perbincangan boleh dilakukan tanpa mengira lokasi di mana mereka berada. Alright. Kalau tak pun, katakanlah tu semua heavy stuff, I need to relax. Dan fikirlah benda-benda yang santai seperti apa kita nak makan malam, apa nak makan waktu tengah hari besok, ke mana nak bercuti. Anda dah boleh buat macam-macam perancangan. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat. Jadi daripada kita buang masa, tekan-tekan horn, marah orang depan lambatlah, marah mat rider semua cilok-cilok sana sini. Why not kita take this opportunity dalam jam tu untuk kita fikir balik, plan, dan kalau paling command pun, kalau tidak pun bukalah YouTube and listen to some songs. Maybe you boleh listen to some podcast dan sebagainya. Okay. Now, macam mana pula kalau presentation ke management tak seperti yang dijangka? You have spent a lot of time, a lot of focus, attention, energy nak prepare that presentation deck. You present dekat management sekali not as what we expected. Macam mana? Tak apa, kita gunakan kesempatan ni untuk integrate balik feedback kepada mereka. They must have some feedback. You punya slide macam ni lah, this is not what we want dan sebagainya. Tak apa. Take it positively. Alright? Integrate feedback mereka ke dalam kita punya presentation deck. Kemudian kita pun bincang juga dengan rakan dan juga ahli pasukan kita tentang macam mana nak present our points from another angle, dari sudut yang berbeza. Dan maybe it's also a good time untuk kita reflect dan evaluate kembali proposal kita ataupun perancangan kita. Sama ada adakah ia betul-betul value added kepada syarikat ataupun setakat expenses sahaja. Okay, especially dalam waktu tu macam ni tuan-tuan dan puan, apa saja perbentangan yang dilakukan pada pihak pengurusan seharusnya memberi nilai value added kepada syarikat, bukannya untuk benda-benda yang sia-sia sahaja. Right? Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang apa yang berlaku, kesusahan yang kita hadapi tersebut, ia kebaikan ataupun berita gembira yang Allah cuba berikan pada kita tu mungkin bukan direct daripada apa yang sedang berlaku. Mungkin ujian yang sedang kita lalui tu, jika kita hadapi dengan ketabahan, kita tabah, kita hadapi dengan perseverance, Allah akan balas dengan benda-benda yang tak dijangka.
Saya nak berkongsi sikitlah pengalaman peribadi saya sewaktu saya berkhidmat dalam dunia corporate suatu masa dahulu. Musim penilaian prestasi kerja. Ini adalah antara musim-musim yang kalau ikutkan ramai orang stres, ramai orang frust, kata tak puas hati dan sebagainya. Saya faham sebab saya pun pernah mengalami. Apa yang berlaku pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, ialah saya pernah diuji dengan permakahan prestasi kerja yang terendah dalam jabatan saya. Now, kalau nak kata saya tak buat kerja, saya buat kerja. Kalau nak kata saya kerja seorang-seorang, tak ada. In fact, apa saya buat, not only saya bekerja dengan tim saya juga membantu beberapa rakan saya yang baru masuk kerja tentu dan saya bantu mereka. Saya share apa proses kerja, saya tegur kesilapan mereka dan sebagainya. Tetapi, bila datang waktu prestasi penilaian kerja, saya berada di bawah sekali. Lebih rendah daripada yang staf baru masuk tu. Apa impact dia? Impact dia pertama sekali bonus tak dapat. Bonus kami akan bonus tentu memang berkurangan dan yang kedua ialah increment pun tak seberapa lah. Jadi bila saya mula mendapat berita tu, of course lah kita mendengar-dengar dan sebagainya dan benda ni very demotivating dan very frustrating. Memang frust. Ada sekali tu saya hampir-hampir hilang motivasi untuk bekerja. Tapi muncullah sebab saya fikir balik, okay, saya bekerja ni, this is where saya dapat kepuasan, saya banyak belajar benda baru dan sebagainya dan ini juga adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Dah dibayar gaji, so datang kerja je lah. Dan alhamdulillah, rakan-rakan lain pun beri sokongan. So at least tak adalah teruk sangat demotivation dia. Adalah terasa tapi still kita bekerja seperti biasa. Dan pada waktu itu, tuan-tuan bayangkan, saya tengah demotivated, tengah frust, dapat surat. Bukan surat perberhentian. Surat perpindahan ke jabatan lain. Ke anak syarikat. Daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, Sabah. Kalau kita fikir secara negatif tuan-tuan, boleh je saya anggap time tu, ini adalah cara bos lama saya ni lah, nak keluarkan saya dari tim ni. Tapi saya terima. Dan saya bersangka baik dengan Allah, saya husnuzon, saya terima arahan tersebut, saya berpindah dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, keputusan untuk berpindah dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu adalah one of the best decision I have made in my life. Betul. Dia memberi saya peluang yang baru dan inilah dia. Kalau saya anggap secara negatif, kalau saya tak pegang betul-betul ayat itu tadi, tuan-tuan, saya akan boleh fikir, alamak, nak kena pindah dah lah, tak ada bonus dan sebagainya, very frustrating. Aku dah suka buat kerja ni, tiba kena pindah tempat lain dan sebagainya. You can look at things from negative point of view. Tapi if you think positively, okay, pindahlah. Maybe this is some challenge dan sebagainya. Dan true enough, di tempat baru ni, tuan-tuan, saya diberikan tanggungjawab yang lebih tinggi. Kalau di tempat lama, I am part of a team. Now, di tempat baru ni, tiba-tiba saya adalah team leader. Saya mendapat kemudahan yang lebih baik berbanding jabatan lama. Meja saya, kubikel saya lebih besar. Kemudian saya macam saya tadi, I have my own team. I have to lead my own team. Saya ada beberapa orang reporting di bawah saya dan saya belajar benda-benda baru. Diberi tanggungjawab baru, saya belajar saya diberi pendedahan lebih detail tentang operasi syarikat. Saya boleh bercakap tentang bahagian teknikal dan sebagainya dan alhamdulillah tahun berikutnya markah penilaian prestasi saya adalah antara yang tertinggi. Alhamdulillah. Now, dan yang paling best, tuan-tuan ingat tak bila saya cakap tadi ialah saya, sebab rating saya, penilaian saya tak berbagus, jadi tak dapat bonus. Benda tu Allah ganti balik. Dengan bila saya terpaksa berpindah daripada KL ke Kota Kinabalu, saya dapat transfer allowance. Dan amount transfer allowance tu sama dengan amount bonus syarikat. So, alhamdulillah. Okay. Dan tuan-tuan dan puan,
Pengalaman peribadi saya tu menunjukkan daripada suatu pengalaman yang masam. Pengalaman yang masam. Bukan pahit. Ni, masam. Sebab tahu you hati tak tenang, negatif dan sebagainya. It end up to be antara pengalaman yang paling manis dalam karier saya sebagai seorang HR profesional. Betul. Saya belajar banyak benda dan Alhamdulillah. Saya belajar tentang hidup, saya belajar tentang cara profesional. Banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, hakikatnya kita mungkin sekarang ni merasa terkongkong sebab tak lagi bebas untuk keluar rumah. Hatta nak pergi kedai mamak kat depan tu pun, untuk secawan tertarik je pun, tak boleh. Dan biasanya kalau kita tak dapat keluar rumah, maka masam menjukalah muka ni. Tetapi sebenarnya, ini adalah masa yang paling baik untuk kita eratkan silaturahim sesama ahli keluarga. Dan betapa manisnya perasaan tersebut apabila kini sekarang tuan-tuan, kita lebih kenal hati budi pasangan kita. Kita lebih kenal apakah perkara yang anak kita suka, rancangan TV mana yang dia suka, kartun mana yang dia suka, apakah hobi dia dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita cuma spend time mungkin 3-4 jam saja bersama dia dan paling banyak pun during weekend, tapi sekarang setiap hari kita bersama anak-anak kita. Dan anak-anak kita pun sekarang dah tahu dah ayah dia kerja apa, mak dia kerja apa, siapa bos parents dia dan sebagainya. Alright? Sama juga tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ni kita mungkin rasa stres dengan arrangement work from home. Tak boleh nak fokus. Bising belakang semua. Bos demand macam-macam. Tak kira masa. Lepas tu tak kira lagi keadaan kita yang nak urus anaknya, nak urus suaminya, nak urus isteri, nak beli barang dapur dan sebagainya. Time tu lah bos minta macam-macam. Come on lah, stress lah. Benda yang kita boleh compartmentalize waktu di pejabat, sekarang tak dapat. Lepas tu internet yang macam siput, loading tak habis-habis, internet yang nak habis. Dan kadang-kadang kita rasa masa work from home ni kerja macam lebih daripada 8 jam. Sebab terlalu banyak meeting sana sini, video call dan sebagainya. Masam betul. Mau tidur tu muka kena masam. Tetapi antara kemanisan yang kita boleh dapat, tuan-tuan, ialah apabila kita melihat balik perbelanjaan tetap bulanan kita, kini seolah-olah tiada. Apa antara perbelanjaan tersebut? Apa antara perbelanjaan tersebut? Pertama sekali, duit minyak. Dengan harga minyak yang rendah masa kini, tambahan pula kita pun tak banyak bergerak. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebulan ni, berapa kali anda isi minyak? Banding dengan pada waktu bekerja biasa. Seminggu sekali kan. Sekarang ni mungkin dalam sebulan lebih kita ber-PKP ni, mungkin baru sekali anda isi minyak. Kalau tak pun mungkin 2-3 kali. Itu pun isi 10 sebab tak nak make sure tangki tu penuh. Macam mana pula dengan tol? Cek balik statement. Kalau anda ada app, buka app tu, tengok bilakah last kali anda reload anda punya kad tol. Dan biasanya bila anda reload, berapa banyak anda reload. Dan Alhamdulillah, sekarang ni adalah duit lebih untuk kita belanja beli barang dapur, barang juadah buka puasa, barang-barang keperluan diri dan rumah. Tak kemanis. Kan? So, yang masam itu pun manis. Tapi awas, hati-hati, yang manis tu pun, kalau berlebih-lebihan, boleh menjadi masam. Contoh, arrangement untuk work from home. Ramai anggap ini adalah, yes, alasan terbaik untuk kita tidak bekerja. Kenapa? Kita bagi tahu bos. Bos, rumah saya internet teruk, bos. Bos, saya tak ada, komputer saya tak ada, bos. Bos, barang-barang kerja saya semua kat pejabat, bos. Tak boleh pergi pejabat dan sebagainya. So, saya tak boleh buat kerja. Best kan? Manis. Duduk rumah sebulan lebih, tak ada kerja. Tapi gaji masuk. Alhamdulillah. Manis, manis. Tapi jaga-jaga tuan-tuan dan puan, sebab daripada kemanisan tersebut, kita boleh menjurus kepada masam. Sekiranya akibat daripada zero productivity kita dan sahabat-sahabat kita yang lain,
syarikat terpaksa mengurangkan kos operasi. Dan cara untuk mengurangkan kos operasi ini, salah satunya, mungkin akan menjejaskan anda punya employment. Na'udzubillah min zalik. Jadi, tolonglah. Jangan kita anggap benda yang manis ni akan sentiasa manis. Tidak. Manis pun boleh jadi masam. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya harap agar kita semua pun, kalau anda bersama kami sepanjang sesi Ramadan ini, alhamdulillah, tolonglah ambil tiba daripada sesi tazkirah Ramadan yang lepas, yang baru ni, dengan tajuk rezeki secupak tak jadi segantang. Kita sebagai warga organisasi perlu bersama-sama membantu syarikat menempuhi waktu yang sukar ini dengan memberikan sepenuh daya dan usaha, daya dan upaya, biarpun terpaksa bermasam-masam, berhempas pulas, demi memastikan kelangsungan syarikat tempat kita cari rezeki ni survive. Not only survive, but thrive in this situation. Dan insyaAllah, semoga segala hasil yang masam-masam kita ni, penat lelah kita dan sebagainya, Allah gantikan dengan hasil yang manis untuk kita semua. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sekian sajalah perkongsian kita untuk hari ini. Alright. Jadi untuk sebelum saya mengundur diri, saya nak recap balik tentang masam itu manis. Pertama sekali, bila anda dalam keadaan situasi yang anda rasa stres dan sebagainya, ingat, keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Dan tetapkan dalam hati kita bahawasanya masam itu manis juga jadinya, insya-Allah. Jadi teruskan berdoa, teruskan berusaha, teruskan bertawakal, dan yakinlah bahawa kejayaan itu hampir dengan kita. Dan sebagai peringatan kepada diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jika dalam perjalanan kita ni, kita tersandung batu ataupun kita terduduk, terjatuh sekejap, ingatlah itu adalah tanda Allah. Allah bagi tanda pada kita, menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Allah pada kita. Dan mungkin itu isyarat untuk kita beringat supaya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Seperti firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ketiga, dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi dengan itu, segala terima kasih di atas perhatian pihak tuan-tuan dan puan sepanjang sesi ini, dan semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.